Maknanya nak bagi tahu apa juga yang kita buat atas dunia ni semua akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau bekerja. Saya berceramah untuk bakal-bakal pesara. Saya ceramah untuk bakal-bakal pesara di PPUM, Pusat Perubatan Universiti Malaya. Masa tu adalah yang lagi 2 bulan nak pencen, 3 bulan nak bersara. Masa tu saya ceritalah tentang konsep kita dah tua ni, bila kita dah bersara, kita nak buat itu buat ini, apa yang penting sekali, letakkan, tanamkan niat ia sebagai satu ibadah. Bila saya cerita tu, ramailah yang kata menyesal betul saya. Kenapa pula? Dulu saya kerja yang baik-baik. Ada yang pernah kerja dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, ada yang pernah kerja dekat hospital, ada yang pernah kerja memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Tetapi sepanjang 25-30 tahun dia kerja sebagai government servant, not even one day, not even a single day dia meletakkan niat kerana Allah. Bayangkan betapa ruginya dia tak dapat pahala sebagai satu ibadah. Cikgu mengajar, kan, lupa niat kerana Allah, ruginya. Kalau dia non muslim, dia niat baikkan, rugi kalau dia tak niatkan yang baik-baik. Sebab apa? Mengajar budak-budak hari ni bukanlah macam dulu. Orang dulu-dulu hormat guru lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Begitu juga salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, berbahagia Datuk Haji Fadil bin Abu Bakar, Pengerusi MCPF Negeri Sembilan, merangkap menjadi Ketua PIBG SMK Tunku Besar Tampin. Yang berusaha Tuan Haji Zul bin Senin, Pengetua Cemerlang SMK Tunku Besar Tampin. Div jemputan, barisan pentadbir sekolah, warga pendidik, ibu bapa, penjaga, tuan-tuan dan puan-puan, dan para pelajar yang berkesempatan hadir pada hari ini. Saya dapat tajuk bekerja sebagai satu ibadah, tapi bukan semua orang yang ada kerja di sini. Tapi tak apalah, dah orang panggil ceramah je lah, buat macam mana, kan? Jadi bila cerita tentang bekerja sebagai satu ibadah ni, teringat pantun lama-lama, pijak galah sambil berlari, rupa hujungnya sudahlah patah. Banyakkan usaha kepada diri semasa diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya jangan mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat barangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Jangan biasa membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran menjadi hiburan. Yang berlalu usahlah dikenang, pecahan penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Jadi kenapa pantun ni bagi saja nak isi masa? Sebab dia cerita tentang bekerja, kan? Petang-petang ni cerita pasal kerja. Bila bekerja sebagai satu ibadah ni, maknanya apa-apa juga yang kita buat adalah merupakan ibadah. Kepada yang bukan Islam, dia percaya tentang buat baik dibalas baik.
kan? Buat jahat dibalas jahat. Tetapi pada orang Islam, buat baik dibalas baik. Kadang-kadang ada juga balasan yang tak baik, tapi maksudnya baik kalau kita fahami. Macam tu. Segala-galanya baik sudah ni. Tu yang Nabi sebut, jangan risau pada bukan Islam dia boleh ambil je poin saya sebut. Biasanya saya ceramah ni semua boleh ambil poin saya. Kata Nabi Muhammad, dia kata amat menakjubkan umatku nanti segala-galanya dikatakan baik baginya. Bila dia dapat perkara-perkara yang baik, dia bersyukur. Tapi bila mendapat ujian dan kesusahan, dia bersabar. Dan itulah sebaik-baik umat, kan? Jadi macam hari ni lah, macam hari ni Samsul Debat datang, ada yang cakap baik, ada yang cakap tak berapa baik. Ada yang cakap baik, baiklah. Yang tak baik tu mungkin dia tak apa suka, dia duduk belakang, dia tak nak duduk depan. Macam tu lah, kan? Saya memang macam tu lah, kan? Tempat duduk depan ada kosong lagi, kenapa gemar duduk belakang? Itulah ada contoh lah, kan? Saya cakap tepat kan, macam tu je, kan? Jadi bila sebut benda baik ni kan, 3 kayu ukur. Benda baik diizinkan oleh Allah, kaedah modus operandi cara kerjanya. Dan yang ketiga, diniatkan kerana Allah. Ada 3 ni dapat pahala ibadah. Settle. Saya ulang balik, benda tu benda baik. Contohnya lah Persatuan MCPF ni, Yayasan Pencegahan Jenayah, kan? Benda baik. Kaedahnya buat program penerangan apa semua, kaedah pun baik. Kalau ada niatnya kerana Allah, maka dapatlah pahala ibadah. Tapi kalau niat dia sebab nak cari dana je, atau niat dia nak cari satu platform, atau niatnya sebab supaya orang tahu kita ada kedudukan tertentu, contohnya, dapat setakat tu je lah. Mungkin ada pahala kebaikan yang dibuat, tetapi dia tidak sampai pada pahala ibadah. Atau ada orang, dia dapat dia niat dia supaya dapat selfie, dapat share konten dekat dalam media sosial. Dia mungkin dapat pahala benda baik, tapi tidak sampai pada pahala ibadah. Contoh, katalah saya, Datuk Fadil dengan pengetua kita Tuan Haji Zul, kita orang tubuhkan satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Tampin. Dan kami fokus anak yatim pun kami tak tolong. Anak yatim, orang susah tak tolong. Ibu tunggal fokus betul. Hanya ibu tunggal seluruh Tampin, tak ada seorang pun ketinggalan. So pertama, dia benda baik. Kedua, cara kita mengedarkan bantuan tu dengan kerjasama MCPF tadi kita bagi pun kaedahnya diizinkan oleh Allah, dan niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Tapi kalau tiba-tiba ya, ini best ni, popular ni, pergi dengan Samsul Debat ni, contoh lah, dapat tunjuk dekat orang ni, share konten ni, dia hanya dapat pahala kebaikan tapi tak dapat pahala ibadah. Ataupun tiba-tiba Tuan Haji Zul dia cakap dengan Samsul Debat, dengan Datuk Fadil, dia kata untuk rumah yang last ni Datuk Fadil, Samsul Debat tak payah ikut, saya bagi seseorang. Kita pun dah mula mengesyaki niat Tuan Haji Zul. Tuan Haji Zul tak macam tu, ni contoh saja. Rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng, kan? Lawa, cantik, macam Maya Karin. Contoh Haji Fadil, Datuk Fadil mula bisik kat saya, patutlah dia tak ajak kita. Contoh lah, kan? Jadi benda tu mengundang fitnah. Jadi tak dapat. Macam contoh paling senang nak bagi semua orang faham, Robin Hood kan? Kalau kita tengok, tak kisah pada dulu sampai sekarang, walaupun dah difilmkan dengan bentuk moden, tak kisahlah Robin Hood ni niat dia nak tolong orang susah, orang miskin. Benda baik lah, katalah dia dah masuk Islam, nama dia Robin bin Hood, kan? Kata masuk Islam, niat dia kerana Allah,
Benda matlamat dia baik, tetapi dalam Islam matlamat tidak menghalalkan cara. Kaedah Robin Hood, mencuri daripada orang kaya, itu tidak diizinkan. Apatah lagi tidak diizinkan oleh MCPF, Yayasan Pencegahan Jenayah. Kan? Jadi itulah nak bagi faham tak katnya? Faham tak sangat ni? Jadi demikianlah ceramah kita pada hari ini. Tak susah sangat. Yang penting faham kan? Macam tu. Tak dapat macam tu ceramah kan? Jadi itu sebabnya yang paling penting sekali kita kena ingat, bila sebutkan sebagai itu ibadah, satu perkara yang paling mustahak adalah integriti. Semua perkara-perkara baik adalah integriti. Termasuk juga mengelakkan diri daripada terlibat dengan jenayah, itu juga satu bentuk integriti. Sebab apa kita cakap macam tu? Sebab semua benda-benda baik adalah integriti. Tengok, kalau kita tengok dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, integriti membawa maksud ketelusan, kejujuran, keutuhan, kekukuhan. 4 ni. Ketelusan, kejujuran, kekukuhan, keutuhan. Itu adalah integriti. Maknanya semua benda-benda baik. Ketelusan baik, jujur baik, kukuh baik, keteguhan baik, semua benda-benda baik. Sejajar dengan apa yang Prophet Muhammad sebut. Nabi sebut apa? Nabi bagi tahu Tuhan sangat suka, Allah sangat suka hambanya kalau melakukan amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Masuklah cikgu kan? Cikgu, guru-guru, berapa ramai cikgu? Saya pernah ceramah dulu nak tanya integriti cikgu. Okey, guru-guru yang ada, siapa yang rasa dia berintegriti teruskan berdiri. Semua berdiri. Siapa yang rasa tak pernah sikit pun, tak pernah sekali pun sepanjang dia servis jadi cikgu, dia lambat sampai kat kelas dengan sengaja, tolong terus berdiri. Ramai duduk dah masa tu. Siapa yang tak pernah sepanjang jadi cikgu, dia tak adalah demam sangat, tapi sikit-sikit je boleh nak ngajar ikut kan, tapi dia MC juga. Sudahnya belum sampai soalan ke-6 semua duduk dah. Kan soalan macam tu. Itu belum cerita lagi yang sekolah pagi, yang sekolah yang 2 sesi, sesi pagi dan sesi petang. Sekolah ni 2 sesi ke 1 sesi? 1 sesi, alhamdulillah. Kalau kena stay sampai petang, mengungut-ungut, panjang muncung. Hari Jumaat ni pula kau nak buat ceramah lah. Contoh lah kan. Contoh kan. Tapi kalau datang dengar ceramah niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Jangan main-main. Ni MCPF bukan kaleng-kaleng tau. Dia panggil penceramah top 5 Malaysia. Ingat koman-koman ke? Orang Negeri Sembilan pun tunggu queue pun tahun depan baru dapat tu. Korang dapat hari ni. Dahsyat tak dahsyat? Datuk Fadil pun dia baru tahu betapa sibuknya Samsul Bat. Malam tadi Penang, pagi tadi mesyuarat dengan Astro tentang program nak buat. Tu yang tahulah KL kan jam. Rembau tak jam, KL yang jam kan. Tampin lah jam sikit. Kan. Maklumlah Tampin dah maju sekarang kan. Macam tu lah. Jadi mana kata benda baik diizinkan oleh Tuhan, buat niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Macam tu juga dengan kerja. Habis Samsul Bat ni ceramah ni, confirm lah dia niat. Belum tentu lagi. Bukan semua penceramah yang ceramah niat kerana Allah. Ada penceramah tu tak ada 10,000 tak datang. Ada penceramah tu tak bayar 5,000 dia tak nak datang. Tanya lah Datuk Fadil, bayar saya berapa? Saya pun tak tahu berapa. Saya okey je. Janji dah okey. Okey kan? Okey, Tampin okey. Dah beberapa kali memang tak ada daerah lain dia panggil saya. Setakat ni Tampin je lah dia panggil saya. Hari tu Tampin dengar kan. Ada sekali tu dekat sekolah mana tu kita pergi? Jelebu. Ada Jelebu. Saya okey dengan Negeri Sembilan tu seronok saya. Tapi malam ni saya di Melaka. Esok pagi di Melaka. Lepas tu petang besok Janda Baik. Bersama dengan Datuk Mahadi, bersama dengan Dr. Izzah Arif. Kata ada dekat Janda Baik ada seminar pula. Macam itulah. Jadi mana kata letakkan benda-benda baik. Contohlah kalau kita naik kereta. Satu lagi prinsip yang kita kena faham. Bila ada prinsip ihsan dalam diri kita, kita akan nampak segala perkara tu, kita buat benda tu kita nampak Tuhan. Katalah kita nampak Tuhan, rasa-rasa buat perangai ke tak? Saya nak tanya. Tak buat.
Kalaupun kita tak nampak Tuhan, even if bak kata cikgu bahasa Inggeris di SMK Tunku Besar Tampin, even if, mana cikgu bahasa Inggeris? Kan, even if kan, kita tak nampak Tuhan, kita yakin Tuhan nampak kita, kan, maka sudah tentunya perangai kita akan jadi baik. Tapi saya bagi contoh, kita naik kereta sampai dekat Tampin, dekat traffic light yang sebelum sampai sekolah ni, pukul 11.30 malam, tak ada satu umat pun kat jalan tu, gelap kan. Masa tu ada countdown, dah ada kira-kira dah pula, 129 saat lagi merah ni, 128, 127, tak ada CCTV. Soalan saya, cikgu lelaki, budak lelaki jangan jawab, perempuan je jawab. Adakah kamu akan tunggu atau kamu jalan aja sebab tak ada orang? Jalan. Bagus orang perempuan. Tanya orang lelaki, adakah kamu akan tunggu atau terus jalan? Tengok beza integriti lelaki dan perempuan. Itu saya malah tanya. Orang perempuan ni nampaknya macam nerd, macam suci. Kenapa? Dilunggahnya traffic light tu, bayangkanlah. Idahlah jawab dengan tahap ada wakil polis diraja Malaysia dalam dewan ni. Itulah dia masalahnya, kan? Tapi biasalah, lelaki seringkali dipersalahkan. Bila lelaki jawab kami tunggu, orang perempuan akan tegur, tak penat ke jadi munafik? Tu dia ayat tu. Itu ayat dia kan. Itulah lelaki seringkali dituduh sedemikian rupa. Kan? Tapi tak apa, maknanya itulah saya nak bagi gambaran kefahaman. Ada orang kadang-kadang dia siang horn, tak ada kereta, jalanlah bodoh-bodoh, jalan bodoh ke depan. Orang yang naik kereta, kau cakaplah apa pun, aku tidak akan berganjak daripada prinsip kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Itulah yang ada pada lelaki-lelaki di dalam dewan ini. Tak, itu sindir tau, kau kena faham. Itu sindir. Kau jangan nak tepuk tangan sangat, macam tu. Jadi macam tu lah. Tu sebabnya kalau kita tengok perkara ni, bab integriti ni telah diisytiharkan oleh Nabi Adam AS, kan, ketika sejak diciptakan Nabi Adam AS pada ketika itu, kan, yang mana tiada kuasa boleh membatalkan ketetapan Allah selain dengan firman Allah. Bagaimana kalian tergamak kufur mengingkari Allah, padahal kalian dahulunya mati sebelum dilahirkan, kemudian dilahirkan, Allah hidupkan kalian, dan Dia mematikan kalian guna menghidupkan kalian semula untuk hari akhirat, dan kemudian dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Maknanya nak bagi tahu, apa juga yang kita buat atas dunia ini semua akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau bekerja. Saya berceramah untuk bakal-bakal pesara. Saya ceramah untuk bakal-bakal pesara di PPUM, Pusat Perubatan Universiti Malaya. Masa tu adalah yang lagi 2 bulan nak pencen, 3 bulan nak bersara. Masa tu saya ceritalah tentang konsep kita dah tua ni, bila kita dah bersara, kita nak buat itu, buat ini, apa yang penting sekali, letakkan, tanamkan niat ia sebagai satu ibadah. Bila saya cerita tu, ramailah yang kata menyesal betul saya. Kenapa pula? Dulu saya kerja yang baik-baik. Ada yang pernah kerja dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, ada yang pernah kerja dekat hospital, ada yang pernah kerja memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Tetapi sepanjang 25-30 tahun dia kerja sebagai government servant, not even one day, not even a single day dia meletakkan niat kerana Allah. Bayangkan betapa ruginya dia tak dapat pahala sebagai satu ibadah. Cikgu mengajar, kan, lupa niat kerana Allah, ruginya. Kalau dia non muslim, dia niat baikkan, rugi kalau dia tak niatkan yang baik-baik. Sebab apa? Mengajar budak-budak hari ni bukanlah macam dulu. Orang dulu-dulu hormat guru lain. Dengar Cikgu Azira datang mengajar di Tampin. Mana Cikgu Zira? Tak ada, saya main try tadi. Cikgu Halimah ada? Dah pencen. Tua betul nama tu. Cikgu Suraya mana? Korang ni nama apa?
Cikgu Laila ada Cikgu Laila. Fatma ada. Lalita. Aisyah, Cikgu Aisyah ada. Cikgu Fatimah ada. Korang ni nama apa? Cikgu apa? Cikgu Rosmah, Rosnah, Hasnah, Munirah. Mana cikgu mana? Cikgu Munirah ya? Cikgu Munirah. Cikgu Munirah ajar apa? Cikgu sejarah. Cikgu Munirah kalau dulu-dululah cikgu tu murni lain. Cikgu Munirah kalau sampai je dekat Tampin, orang kampung hantar cempodak, hantar nangkau, hantar buah, hantar lauk, hantar apa. Makasihlah cikgu datang kampung ni mengajar anak-anak kami. Macam tu kedudukan guru dimuliakan. Dulu, sekarang sudahlah tak dimuliakan. Perangai anak murid macam setan. Kan? Mendengar cakap tak nak sekali. Mak ayah punya lega hari sekolah sebab budak-budak tak payah duduk rumah. Yang menghadap cikgu. Tu sebab cikgu waktu hari bertemu dengan mak ayah tolong jujur. Ini waktu hari report card ya, bila mak ayah tanya macam mana anak saya cikgu, dia ni okey sebenarnya, cuma yelah nyampah waktu. Kalau dia usaha sikit, saya yakin dia boleh berjaya. Jalanlah. Cakap aja tu terang. Terpaksa. Beginilah. Untuk makluman tuan-puan, sekolah ini akan mencapai 100 tahun penubuhannya. Tapi belum pernah sekalipun ada murid sejahat ini cakap macam tu. Macam tu. Saya hari-hari berdoa bilalah budak ni nak pindah sekolah. Cakap macam tu. Langsung bapak dia pandang budak. Kau apa hal? Menada. Barulah budak tu tak berani buat perangai. Itu salah satu cara nak mencegah jenayah. Faham? Jadi kalau guru-guru meletakkan mendidik anak-anak bangsa ni sebagai satu ibadah, alangkah bertuahnya kita. Sabar. Jadi cikgu ni kena sabar banyak. Saya dulu pernah jadi guru di SMK Bukit Mewah. Sekarang, dulu nama dia Jalan Lop. Sukan nombor 1 sekolah tu boxing. Disiplin paling teruk dulu. Tak ada keto, tak kena pancit, tak kena cala dulu tu lah. Yang ramai Cina dengan India. Melayu sikit-sikit je. Saya mengajar kat sekolah tu. Masa tu ganti cikgu Kalaimani, dia naik pangkat, saya dapat ganti sebulan. Lepas tu ganti cikgu Raihana pantang bersalin, dia sambung cuti dia, saya dapat 2 minggu lagi. Lepas tu saya dapat GSTT, guru sandaran tidak terlatih, naik pangkat, mengajar di SRJKC Pehua Seremban depan Chinese Maternity Hospital tu. Saya mengajar bahasa Melayu dan juga pendidikan seni masa tu. Dan saya lepas tu ambil keputusan saya kena sambung belajar, saya tak boleh jadi cikgu. Tu sebab saya respect dengan cikgu. Sebab saya surrender. Saya tak boleh jadi cikgu. Kalau saya terus jadi cikgu, tak tahu lah berapa ramai yang terbunuh budak ni, tak tahu lah. Kan? Mengambil nasihat daripada Datuk Fadil, ni tak payah jadi cikgu. Jadi nak ngelakkan berlakunya jenayah di sekolah, baiklah saya berhenti. Saya jadi peguam Liga Advisor, lalas sekali jadi penceramah macam tu. Saya kalau jadi cikgu memang jauh sekali lah nak dapat pengetua cemerlang. Memang jauh lah kan. Tak tahulah pengetua paling berjenayah sekali, tak tahulah kan. Bukan semua boleh sabar macam cikgu-cikgu ni. Kelas, duduk. Ya, cikgu Munirah macam tu lah. Ya Allah, yang kamu tidur kenapa? Macam tu lah. Subjek sejarah adalah subjek yang paling saya minat, cikgu Munirah. Kalau cikgu Munirah lah yang mengajar dulu, tak tahu lagi minat saya mengajar agaknya. Tak tahulah. Apa hal kau? Bukan apa. Subjek sejarah ni adalah subjek yang sangat penting siapa yang nak practice law. Siapa nak jadi peguam, bahasa Inggeris, subjek bahasa Inggeris, subjek sejarah kena bagus. Bukan kredit tau.
mesti dapat A. No, A1, A2 tak kisah, tapi mesti A subjek tu baru boleh nak jadi lo. Kalau tidak, lupakan. Buku case law tu tebal ni, National Law Journal tu tebal ni tau nak baca. Ya men. Cuma masalahnya belajar sejarah ni, penumpuan pelajar paling lama 20 minit. Masuk minit ke 21, para pelajar dah mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Kalau dia tengah mengajar pasal Kesultanan Melayu Melaka, dia dah nampak istana dah. Dia nampak cikgu menyerah ada pegang lembing. Masalah dia. Jadi nak mengelakkan subjek tu jadi dull, subjek tu jadi bosan, para pelajar kena standby soalan-soalan. Cikgu, boleh tak cikgu explain apa maksud yang tanya? Berdasarkan tajuk yang kita sedang belajar. Kita tanya. Subjek bahasa Inggeris, we'll never learn English but we practice English. Kena cakap bahasa Inggeris. Saya sekolah Smart Labu dulu, setiap hari Rabu diwajibkan berbahasa Inggeris. Tidak ada satu perkataan yang bukan Inggeris boleh keluar pada mulut pelajar. Satu perkataan bukan Inggeris keluar, denda 50 sen satu perkataan. Apa yang berlaku di sekolah Smart Labu pada hari Rabu, senyap sunyi. Tak ada siapa pun yang bercakap pada hari itu. Macam itulah. Macam itulah. Kan? Tapi itulah, kan? We have to rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kalau tidak meremajakan pemikiran kita, kalau tidak kita akan menyusahkan orang. Itu sebab kena ubah diri kita. Dan begitu juga dalam bab perangai kita nak buat benda-benda baik ni, malaikat Jibril berpesan kepada Prophet Muhammad, dia beritahu kita semua lah. Dia kata apa? Hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Sayang mana pun para pelajar dengan cikgu-cikgu, sampai masanya pelajar akan keluar daripada sekolah. Macam mana cikgu berkenan dengan pelajar itu, pelajar itu juga akan keluar, malah cikgu juga akan keluar, kadang pergi ke sekolah lain, pergi ke PPD dan sebagainya. Kan? Naik je pangkat, tapi grade dan jawatannya dan juga grade dan juga gajinya sama. Kan? Kadang-kadang kebit kedang, jawatan ketua bidang. Saya Imam Mandai meringkaskan macam tu, kebit kedang. Kebit kedang jawatan apa tu? Ketua bidang. Guru kanan mata pelajaran, kan? Betul, kerjanya banyak. Dulu dia disenangi oleh semua guru-guru. Naik je jawatan ketua bidang, dah kena sound dengan cikgu-cikgu. Ini lah, tak faham ke? Susun jadual menyusahkan orang, bergaduh. Ingat aku tak tahu konyol politik dekat bilik guru ni. Aku tahulah, kan? Depan lah, tak adalah, kita saja je. Macam itulah. Kan? Apa-apa pun, setiap perbuatan kita. Cintailah, sayangi sesiapa saja, kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu. Kerana sesungguhnya sampai masanya, kamu akan dibalas atas setiap apa yang kamu lakukan. Jadi dalam kita bekerja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak jadikan sebagai satu ibadah, kita kena buat benda-benda baik. Yang pertama, jujur. Jangan menipu dalam bekerja. Jujur. Jangan tipu klaim. Jujur. Tak kisahlah kerja apa sekalipun. Menipu tuntutan. Sebenarnya klaim ni tidak menambahkan overtime dan juga mileage, tidak menambahkan pendapatan. Sebaliknya dia hanya akan cover sebahagian daripada apa perbelanjaan yang kita dah keluarkan. Tapi ialah cikgu kurang sikit lah. Kalau kerja kat agensi-agensi lain banyak, kan? Kalau jadi cikgu ni dah straight dah, dekat dalam diary cikgu tu pun dah ada dah. Kalau claim sini banyak ni je, claim ni banyak ni je, dah ada dah. Kalau pergi kursus tempat yang sama, semua kena claim taksi ataupun claim kongsi kereta, dah ada dah. Guru straight. Malahan kenaikan pangkat pun kesian tengok cikgu ni, time base. Kadang-kadang kita kerja dengan suami kerja jawatan lain, suami dah berkali-kali naik dah, kita macam tu je lagi. Kan? Daripada 41 nak naik 44, ya Allah. 44 nak naik 48, ya Allah. 48, ya Allah. Dah nazak dah, baru masuk 52. Gitu dah. Kan?
Tu belum cerita lagi pangkat dah 44, 48. Masuk aja bilik pengetua kena sound dengan kerani macam tu je. Cikgu, tolong jaga sikit. Tu kosak kan, amboi. Dia tak sedar tu cikgu ni grade tinggi berapa. Kan? Benda ni berlaku kat banyak sekolah kecuali SMK Tunku Besar Tampin. Aku kena cover, saya siap. Tidak tak kena panggil kan. Tapi memang dia. Kan? Apa-apa pun jaga. Jaga apa? Akhirnya kena jaga jujur, jangan tipu-tipu kerja. Kedua, amanah. Kena amanah dalam bekerja baru dapat pahala ibadah. Pergi bawa anak pergi sekolah. Duduk dan diam, jangan kacau mama. Kan main lagi, tak pandangan tampin mama. Jangan kacau mama. Mama saja. Kan nenek pun muntah dengannya. Nah, ambil kertas ni soal selai. Jonteng kertas semua sekolah punya. Bagi pen pun sekolah punya. Dakwah tu tak halal. Contoh, kalau pakai bawa sendiri tak apa. Kalau pakai yang hak milik sekolah, tidak halal walau setitik pun dakwat yang bukan hak kita gunakan untuk tujuan peribadi. Kerana benda kecil, saya sebut benda tu benda simple-simple je. Kalau benda kecil tak boleh jaga, apatah lagi menjaga negara daripada ancaman. Contoh kan, apatah lagi nak jaga negara kan. Besok ni menjelang malam ni lagi teruk ni, macam-macam lah ni. Masing-masing bercerita tentang masa depan negara. Tu hati tuan-tuan dan puan-puan sial kan. Yang penting jaga. Saya paling kesian dengan polis diraja Malaysia kan? Dengan cikgu ni semua bertugas jaga tempat mengundi ni kan. Tak jaga. Patutlah boleh dengar ceramah. Bukan hari ni patut kau kena dengar taklimat ke betul ni? Tak ada kan. Polis dah lah hari tu PKP tak habis ponek lagi jaga Roblox. Kejap plan dengan you, kejap plan dengan you. Tak apa kau lah dia orang ni kan. Saya nak nasihatkanlah kepada pemimpin baik negeri baik negara lah, fikirlah balik macam mana nak selaraskan balik pilihan raya negeri dengan pilihan raya umum ni. Penat orang banyak kali keluar lah. Saya meramalkan besok peratusan pengundian jatuh. Saya ramalkan ni, Samsul Bak ramalkan. Tengoklah banyak kali kejap mengundi kan? Dah lah orang kecewa gitu. Pangkahnya tanaknya dua-dua dapat. Macam mana kan? Tak tahu pula beli free one, buy one free one, tak tahu pula kan. Yang faham, tak faham sudah. Macam tu lah. Yang saya tak cerita politik, tak, ni cerita apa? Amanah. Ketiga, jaga ukhuwah, hubungan satu dengan yang lain. Dekat tempat kerja nak dapat pahala ibadah, jangan sibuk nak menjatuhkan. Kau dengar tak pasal apa? Cikgu Rohaya tu lah. Ada Cikgu Rohaya? Sikit lagi. Cikgu Rohana dah pindah, dah bersara, dah pindah, itulah namanya. Cikgu Melin. Ada Cikgu Melin. Cikgu Melin. Dengar-dengar dia naik pangkat. Macam mana dia boleh naik? Kita kena report sama Cikgu Zul. Jangan kasih dia naik. Contohlah. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Kita kena jaga ukhuwah kita. Kawan-kawan dapat naik pangkat, kawan-kawan dapat kegembiraan, kita gembira sama. Buang 3 penyakit dalam hati. Pertama, buang tamak. Buang tamak. Kongsi tak apa. Faham ya? Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak orang perempuan? Faham. Bagus. Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Tak. Yalah, kongsi benda-benda baik. Contoh macam poin. Cuba jangan sangka buruk. Itulah dia, kalau kat bilik guru macam tu lah. Kau tahu tak, kalau akulah jadi engkau, mula lah tu. Dekat bilik guru tu, mula lah. Yang penghasut ni ramai.
Maksud saya cakap tadi, kongsi benda baik. Poin-poin ceramah hari ni mana yang baik, share dengan orang lain. Itu kongsi yang benda-benda baik. Macam tentang jaga ukhuwah, jangan jatuh menjatuhkan, share. Ada je benda buruk fikir. Ni petang Jumaat ni. Kedua, jangan sombong. Jangan belagak-belagak. Baru bawa kereta Mercedes warna hitam. Contohlah, ini kereta DVD kehormat. Tak kisahlah, bawa kereta besar sikit belagak, tak ada apa pun. Saya ingat saya jumpa dengan abang Abius. Dia bawa kereta Mercedes 2 pintu. Oh, dia parking depan saya. Oh bang, steady bang. Masa mula-mula saya jumpa dia, Ustaz, ini bukan lambang kemewahan Ustaz, ini lambang kejayaan. Oh, betul juga. Paling tidak orang tanya saya berlakon dulu, ada tak tanda-tanda? Inilah tanda saya, hasil saya berlakon. Oh, nampak? Ayat dia macam tu. Janganlah dah beli kereta besar kau suruh ke rumah, tak bawa pergi sekolah. Bawa aja. Parking sebelah pengetua. Macam tu. Kan? Macam tu lah. Jadi makna kata bukan sombong. Orang cakap, wih cantiknya kereta engkau. Jawab dia, alhamdulillah aku doa mudah-mudahan engkau pun dapat tukar kereta cantik. Aku tak payahlah. Harapkan laki aku sampai mati pun tak dapat. Jangan macam itu. Tak baik. Cakap yang baik-baik. Faham tak? Yang baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Ingat tu. Kemudian seterusnya, buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je dengki dengan orang. Kau tengok Samsul tu menyampah aku. Elok-elok orang tunggu kat depan, boleh turun masuk pintu tepi. Mana aku tahu? Saya pun parking kat atas. Kat mana ceramah ni? Saya kat atas tu tadi parking. Aduh. Tengok turun-turun bawah dah bersorak dah lah. Tengoklah kat depan, tunggu kat depan. Aduh, fail betul lah. Saya tidak mendapat taklimat yang sewajarnya. Kan? Banyak satu hari tu banyak kan program kan. Tak maaf banyak lah. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Patut masuk ikut pintu depan, masuk pintu topi pula. Aduh, hai. Banyak nah pintu lewat ni. Kan? Saya dekat atas tadi ada cikgu yang tunjuk saya. Bawah dia kata. Tu saya menurun tadi tu. Kan? Alhamdulillah. Jadi jangan kita dengki. Kemudian seterusnya, apa yang kena ada? Percaya pada hikmah. Jadi cikgu kan, kadang-kadang kita rasa apa? Aku ni kerja teruk pun macam tu je lah aku ni. Jadi cikgu takat tu lah. Dekat sini lah aku Tungku besar tampil. Halah, aku menghabiskan usia aku kat sini. Allah, berapa puluh tahun dah aku mengajar kat sini. Sampai dah ada nama dah dewan ni. Dulu nama dewan ni Dewan SMK Tungku Besar Tampil je rasanya kan. Dah diberi nama dah. Kan? Apa? Syahdan apa? Muhammad Rashdan. Muhammad Rashdan. Kau orang tahu tak sejarah nama Muhammad Rashdan? Itulah lain kali kena ambil tahu. Dia tentu ada sejarah di sebalik dia. Kan? Ya, selamat datang Datuk. Jadi macam itulah. Janganlah kita percaya pada hikmah. Sebab apa? Kadang cikgu fikir-fikir kan, aku ni kerja ni sampai bila lah aku nak kerja jadi cikgu. Percaya pada hikmah. Saya dulu masa saya jadi cikgu, saya tak nak terfikir pun saya akan sambung belajar lagi. Akhirnya saya isi borang, saya sambung belajar. Saya ambil diploma in public admin di UiTM di London, Alor Gajah, Melaka. Lendu. Kemudian dah habis diploma, saya sambung degree in law, LLB saya buat di UiTM Shah Alam. Belum habis paper final, tak ada siapa sangka
saya diterima jadi pegawai pendakwa, bawa kes mahkamah untuk majlis pembenaran seremban. Kemudian tak sampai 4 tahun, penasihat undang-undang negeri rekomen saya jadi pengarah undang-undang di majlis pembenaran nilai. Saya salah seorang yang terlibat buat paper sampaikan MPS, MPN combine jadi majlis bandaraya hari ini. Dan saya waktu jadi pengarah undang-undang dan penguasaan dulu, siapa yang kenal saya memang saya garang lah kan? Nampak macam ni garang. Tak adalah kan, kerja kan, macam tu lah. Jadi kita percaya pada hikmah. Kita tak tahu, ada orang cepat kahwin, jambatan dia pendek, cepat kahwin. Ada orang jambatan dia panjang, lambat dia kahwin. Rupanya Tuhan nak bagi jodoh yang baik. Ada orang jambatan dia langsung tak ada, dia tak kahwin sebab hikmah dia, Tuhan bagi dia peluang jaga mak ayah dia sampai ke pengakhirannya. Ada orang tu jambatan dia dah lah pendek banyak kali pula tu. Tengok contoh. Ada orang rezeki kahwin banyak kali. Ada. Kahwin-kahwin mati bini. Kahwin-kahwin mati, tak tahu pahal. Yang pertama tercekik sudu mati. Yang kedua tertelan ubat nyamuk, tertelan ubat nyamuk mati. Ya Allah, Allah kesian betul. Itu rezeki. Jangan dengki dengan orang, percaya pada hikmah. Jadi cikgu lama-lama akhirnya dapat peluang naik pangkat dekat sekolah. Rupanya dapat sekolah yang susah-susah. Tanyalah cikgu ni, pernah dapat sekolah yang ya Allah teruk, bodoh betul, melantun-lantun bodoh budak ke sekolah tu. Sekali bila dia sampai kat sekolah ni, lega sikit lah, tak adalah teruk sangat. Budak-budak semua nak belajar, semua ada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Itu dia, percaya pada hikmah. Seterusnya, sentiasa bertanggungjawab. Kerja kan ada tanggungjawab. Jangan gemar menyalahkan orang ni. Kenapa cikgu tak siapkan ni? Dia tak pernah bagi apa-apa kat saya pun. Saya buat setakat tu je lah. Kenapa nak tak tahu? Dia yang letak atas meja saya tak tahu apa-apa. Siapa yang letak atas meja? Dia yang suruh, saya letakkan aja. Semua salahkan orang. Macam cerita bangau oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut dia sakit. Kenapa perut sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi itu mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kenapa kata panggil? Jadi Datuk Fadil, Tuan Haji Zul sebagai pengetua Cemerlang, semualah pegawai kena rasa bangga kerana mereka hafal lagi lagu tu. Yang aku tak faham tu dengan cikgu pun ngulang jawab tu. Macam ni yang lepas dia mikir, lepas ni apa cikgu tu. Cikgu sains pun ada. Mana cikgu sains? Mana cikgu sains? Tak mengaku pula dah. Mana cikgu sains? Mana cikgu sains? Sejak bila hujan turun sebab kata panggil? Tapi sebenarnya lagu tu nak ajar kita supaya jangan suka salahkan orang. Dalam banyak-banyak binatang, ada satu binatang yang paling bertanggungjawab, namanya ular. Bila tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Ular menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya 3 kali. Memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan audio hujungnya tu dah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia mengaku. Bila dia mengaku, orang tak tanya dah. Bila pengetua Tuan Haji Zul tanya, cikgu kenapa tak siap ni? Kenapa tak siap pergi paper ni? Minta maaf Tuan Haji Zul, saya memang terlepas pandang, saya silap. Sekarang Tuan Haji nak saya buat apa? Settle. Minta maaf jangan salahkan saya. Ini salah Cikgu Melin. Cikgu Melin kata bukan saya mah. Ini kena tanya Munirah. Salah sana, salah sini. Cikgu Gayatri. Ada Gayatri. Yang Cikgu India ni apa nama dia? Pushpa. Saya memang minat filem Tamil tau. Yang kau solaye nebilai. Wah, saya boleh nyanyi apa? Saya minat cerita VJ, saya tengok
Ten 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 nana maran ten nana kala payan ten karan ten. Betul tak saya nyanyi? Betul Boleh tak saya nyanyi? Boleh? Boleh itulah. Sebab apa saya suka tengok filem Tamil? Saya tak suka tengok filem Melayu. Perempuan itu. Cikgu bahasa Melayu kena tegur, ayat tak habis. Perempuan itu lepas tu baru nak tampar bersambung. Itu saya tak boleh tengok drama Melayu. Saya tengok filem Tamil sebab dia boleh mengasah critical thinking. Tidak ada siapa boleh mengagak kesudahan cerita itu. Yang disangkakan mati oleh polis, hidup lagi rupanya. Dah mati ikut hukum, kena pedang 8 cucu dia, boleh lawan lagi. Pandai apa? Kita tengok cerita Superman. Superman dia lawan daripada planet Krypton kan. 4 orang aja daripada planet tu. Kita tengok Rajini. Bukan 3 orang, 4 orang, 3 lori tu. Yang turun bawa sabit, bawa parang. Dia rokok dengan selendang aja. Sesesesesesap. Dia masuk rokok, sap, berhenti aja tu. Kalau kat Malaysia dah hilang kepala tu. Tu buat saya tengok filem Tamil. Yang terbaru yang cerita Vijay yang dia gaduh dengan adik-beradik rebut harta tu kan, yang tu belum settle lagi, yang tu belum tengok lagi, sikit lagi. Iya saya tengok. Iya. Saya exercise pun lagu Tamil boleh laju sikit. Tanya saya punya driver dalam kereta, lagu Tamil ada, lagu India ada, lagu Hindi ada. Betul. Dulu ayah saya kalau dia nyanyi lagu dekat rumah, dia nyanyi lagu Hindi. Polong kata roka akeh nahi. Dulu kata suka, sekarang kata benci. Yari uman are akeh nahi. Mengapa sekarang barulah kini? Are hazabume hastapeh nahi. Kau merasa benci diriku ini. Patutnya saya punya mak kat dapur kena jawab ho ho ho. Tapi mak saya masa tu dengan kuali dia tatang, maknanya belum settle lagi, belum settle. Ya. Relax. Macam tu lah kan? Kena happy sikit lah kan? Itu sebabnya saya dengar lagu Tamil, sebab saya tak faham, jadi segar lah mata. Kalau lagu Melayu tu, melepaskanmu, halai, semua lagu kena tinggal. Tak boleh. Tamil juga best Iya. Saya tengok cerita, tapi tuan dah tengok belum cerita polis Tamil? Tengok cerita ni Singham. Sampai Singham 5 tau. Saya dah tengok. Song zrup, dia punya cahaya lampu pula. Betul. Saya buat gaya je, kena tengok. Jangan main-main. Singham, dia turun kereta je, Singham datang. Jangan main-main. Oi, kena tengok, rugi. Kalau tengok situ habis di balon semua sektor kena kan. Tapi kat Malaysia kalau buat macam tu dah kena gam dah tu, tak boleh keluar. Kan, tak apalah, cerita balik. Jadi makna kata percaya pada hikmah, bertanggungjawab, jangan salahkan orang. Seterusnya apa? Respon positif. Okey, untuk semua makluman, pada petang ini jam 3 petang kita ada satu program ceramah bersama dengan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia yang akan berlangsung di dewan kita. Jadi minta semua tolong turun beramai-ramai. Positif. Alah, nak ceramah boleh mati lagi baik. Ada notis Tuan Haji Zul sign mulai beberapa hari bulan, semua guru-guru tidak dibenarkan begini, guru hendaklah macam ni, guru hendaklah macam ni. Tuan Haji ni tak faham kita ke? Menyampah tu lah. Cikgu-cikgu. Ada seorang tu lagi pula, korang yang muda-muda ni buatlah hakak dan nak pension. Yang seorang tu pula, pernah dengar tak ayat tu? Cikgu pernah dengar ayat tu. Sedangkan benda tu dah dibincangkan di peringkat pengurusan. Buat aja positif.
Betul, positif. Positif, sangka baik. Dan seterusnya, ikhlas. Kita kerja, kan kita selalu cakap, aku kerja teruk-teruk pun orang ni dapat anugerah khidmat cemerlang. Aku kerja teruk, dia ni naik pangkat, bukan aku. Tapi kan sebenar-benarnya kalau kita fikir balik, Tuhan bagi macam-macam dekat kita. Contoh, kita mungkin tak naik pangkat, tapi Tuhan bagi kita keluarga yang bahagia. Suami balik rumah menyanyi. Cikgu, tahu tak kegemaran cikgu perempuan bila balik rumah buat apa? Cikgu tahu tak cikgu perempuan balik rumah kegemaran dia apa? Baring kat sofa dan tidur. Saja. Tak payah nak tipu lah, aku tengok muka pun aku tahulah. Berapa ramai yang balik masih lagi aktif ni. Lepas tu semua sibuk, penat ini, penat ini, penat ini. Macam itulah cikgu perempuan memang macam tu. Tetapi bila dapat suami yang romantik, suami balik menyanyi, indah sungguh panorama, isteri nyaut dekat dapur, bagai pulau ni warna anak ulala. Itu tak terbalas dengan kenaikan pangkat. Nampak tak? Suami romantik. Nampak? Kadang Tuhan bagi apa? Tuhan bagi sihat. Cikgu sampai pencen sihat. Nampak tak? Saya nampak ramai dah cikgu-cikgu yang dah macam berusia dah sikit. Tak apa cikgu, pengorbanan cikgu tu hebat, pendidik. Bak kata orang, korang dengar cakap cikgu kalau nak berjaya dalam hidup. Saya sampai sekarang tak lupa cikgu saya. Saya boleh telefon cikgu saya dalam perjalanan pergi ceramah ke mana-mana, saya akan telefon untuk cikgu-cikgu saya yang masih ada nombor telefon saya call dia. Saya cakap, cikgu sihat cikgu, apa khabar? Bayangkan saya tahun lepas bulan 8 saya jumpa cikgu matematik saya sekolah rendah yang mengajar saya darjah 3, darjah 4, darjah 5. Saya jumpa dia balik setelah lebih 35 tahun. Jumpa dia balik dah tua aku. Kan cikgu tu dulu mengajar saya matematik. Bila dia keluar pula, dia sambung belajar lagi, dan dia pencen baru-baru ni, dia pencen sebagai pensyarah kanan mata pelajaran bahasa Inggeris di Kolej Matrikulasi di Paguh. Saya belanja dia sop kambing power di Pontian. Saya kebetulan ada ceramah sana, tanya cikgu, boleh tak datang Pontian? Boleh, saya bagi location, saya datang jumpa. Saya jumpa cikgu kat belakang sekolah Paroi, sekolah lama saya. Rupa saya dapat tahu cikgu tu, cikgu mengajar bahasa Melayu saya, cikgu Fatimah tu, dia duduk dekat belakang sekolah tu. Saya pergi cari dia, dah macam nenek-nenek dah. Pakai kain batik, pakai apa tu, dia tengok saya. Mana pula tak kenal Samsul Debat, bukan masalah tu, saya kata. Saya dulu anak murid cikgu, saya kata. Pensyarah-pensyarah UiTM, diploma, degree, mana yang saya ada number, saya akan call. Saya ucapkan terima kasih kepada dia orang. Betul saya kata. Itu sebab jaga. Sekarang ni tanda-tanda akhir zaman, belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Tetapi ingat petua orang dulu-dulu, pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Dengar pesan cikgu. Kalau tak dengar pesan cikgu, sampai mati pun kau takkan berjaya. Dengar cakap saya. Sakitkan hati cikgu, takkan berjaya. Cikgu tak redakan ilmu, takkan berjaya. Walaupun cikgu itu cikgu non-Muslim. Kalau cikgu menis sakit hati, hati sakit sangat. Cikgu Puspa sakit hati, tak, memang takkan berjaya. Percaya cakap saya. Jangan sakitkan hati guru. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Dengar pesan guru. Ada satu pantun lama kan cikgu kan, berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Pernah dengar kan? Pernah dengar Mana cikgu bahasa Melayu? Berburu, jangan tunjuk akulah. Marah dekat cikgu Munirah. Kau tunjuk Munirah tadi tak apa. Mana? Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada orang berburu kat padang? Tu maksud pantun tu. Berburu ke padang data. Mana ada orang berburu kat padang? Orang berburu kat mana? Hutan. Kalau kat padang takkan tak nampak, tak ada binatang situ. Kau buta ke mana binatang yang ada di situ? Tak ada. Berburu ke padang data,
Tapi nak sedapkan hati sendiri, dapat rusa berbelang kaki, dapat rusa berbelang kaki. Yang berbelang kaki itu bukan rusa, itu belalang. Cikgu, oh, baru tahu pantun tu maksudnya. Berburu ke padang data dapat rusa berbelang kaki. Kalau berguru ke palang ajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Itu yang ada pelajar nanti keluar masuk universiti, lepas tu keluar bekerja, kejap berhenti, atau nak naik pangkat dah kena buang. Dia tu dulu belajar tak tinggi, belajar, habis tu entah main-main belajar kot. Berburu ke padang data, itulah orang. Kalau main-main tak sungguh-sungguh belajar daripada sekarang, kalau keluar besok ibarat bunga kembang tak jadi, jangan menyesal. Kicau-kicau tiung batu, hinggap sekejap di dahan mati. Sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Kayu lurus buat titi, kena lanyak aja, tak ada nilainya. Okey, jadi seterusnya apa? Ikhlas tu tadi saya kata. Ikhlas mengejar mengejar pengiktirafan daripada Tuhan. Barang siapa yang bekerja mengharapkan pengiktirafan manusia, aku kerja sebab nak naik pangkat, aku kerja sebab nak naik grade, aku kerja sebab dapat pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Percaya cakap saya. Tapi kalau kita tak berharap sangat, Tuhan akan bagi. Berharaplah pada Tuhan, Tuhan akan bagi macam-macam pada kita. Malam tadi berapa ramai yang terlelap depan TV tengah tengok ulangan drama Korea tu, back to back kan, tengah tengok drama Korea, Kingsland, Walk with Love, apa lagi cerita, Descendant of the Sun. Tak kisahlah, saya tahulah tajuk-tajuk, saya tak tengok kan. Tengok kamu nak buka-kahak cakapnya. Saya tak tengok drama Korea ni, saya pergi Korea terus. Iya, saya pergi Korea, saya pergi ke Daegu, saya pergi ke Seoul, pergi ke Suwon. Ni Jeju tak sampai lagi. Saya siap tanya, macam mana nak cakap selamat pagi? Senang aja Pak. Sebab ada yang pemandu pelancong tu, Kevin dengan Andy ni, dua-dua ni dah 9 tahun belajar di Indonesia, bahasa Melayu Indonesia. Senang saja Pak. Kalau selamat pagi, annyeonghaseyo. Oh, macam tu. Selamat petang, annyeonghaseyo. Oh, macam tu. Selamat malam, annyeonghaseyo. Macam sama. Rupanya pagi, petang, malam samanya. Annyeonghaseyo. Nak tanya berapa harga? Kakak cesel. Kalau nak minta kurang, olmaeo. Wah, saya pun confident pergi kat kedai tu. Annyeonghaseyo. Dia punya annyeong. Kenapa tak ada seo? Saya pun tanya berapa harga. Kakak cesel. Guru, kau tengah apa benda pula kau cakapnya. Belajar tak habis. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Sudahnya ambil kalkulator, tekan tak je. Itulah. Saya pergi Korea best, sejuk. Masa tu saya pergi ke Bu Terminal, pergi macam-macam nak pergi Dongdaemun. Pasar raya dia buka pukul 10 pagi sampai pukul 5 pagi. Pasal jadi siapa yang kerja macam cikgu yang kerja teruk kan kat Tuku Besar Tampin, dengan sampai malam pukul 12 malam pun masih lagi buat kelas tambahan, masih lagi balik boleh pergi shopping lagi sampai pukul 5 pagi. Dia ada 3 shift pasar raya dia. Pergilah, pergi. Memang best. Saya dah pergi Korea, saya dah pergi Balkan. Balkan lagi best. Hari-hari cop pasport. Sebab tiap-tiap hari pergi negara berbeza. Kan dia dah pecah. Yugoslavia dah pecah kan. Dulu. Tu belum cerita lagi. Pergi ke Bosnia Herzegovina. Kan. Lepas tu pergi apa? Pergi Bandung, Jakarta. Siapa cikgu-cikgu nak pergi dengan Samsul Dubat bulan 9. Masih ada kosong lagi. RM2,200 all in. Tapi tak cuti sekolah kot. Mengajar lah, banyak cerita. Macam itulah jadi makna kata ikhlaskan diri. Malam tadi berapa ramai yang tengok TV, tengok drama Korea tu terlelap, tak sempat minta panjang umur. Tapi pagi tadi Tuhan bagi nyawa lagi kat kita. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Kenapa aku hidup lagi ni? Tak ada. Jadi belajarlah bersyukur. Jadi kesimpulannya
dalam hidup kita ni kita kena belajar bersyukur. Nak selamat hidup dalam dunia, 5 perkara kena ada. 5 perkara kena ada. Nak jadikan satu sebagai ibadah, nak bekerja dengan senang hati, tidak banyak mempertikaikan, kena ada 5 perkara. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Bila cikgu-cikgu semua, adik-adik semua duduk, masing-masing ada peranan masing-masing. Ada jadi guru, ada jadi pelajar, yang ada berjawatan, ada daripada jabatan bomba, ada yang daripada PDRM, ada yang daripada jabatan penjara, ada daripada AADK dan sebagainya. Masing-masing ada peranan masing-masing. Saya pun sebagai penceramah, syukur alhamdulillah. Isteri saya kena bising, apa ni ceramah je, macam ceramah. Tadi saya jumpa sekejap sebelum Jumaat tadi, peluk je, peluk. Dapat jumpa sekejap dia lah, kan? Apa je kan? Macam mana pun kita belajar bersyukur. Ketiga, percaya pada hikmah yang saya ajar tadi. Keempat, redha dengan ujian yang datang dalam hidup kita. Mana boleh hidup tak ada ujian? Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau ada hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Dan yang kelima, yang kena ada ikhlas. Saya kata, ikhlaskan hati kita. Buat seikhlas hati kerja, bukan mengharapkan balasan manusia. Tuhan mungkin tak bagi ni, tapi Tuhan bagi kita sihat. Ataupun Tuhan bagi anak kita bila kita balik rumah, mama tak sihat. Mama dah makan ubat belum? Oh, makan. Sejuk apa? Tengok sejuk perut tak habis-habis. Sejuk hati. Sejuk perut ni kembung tau. Sejuk hati. Kan biasa nampak anak, ya anak mama, mana ada anak mama, mana ada, tak ada. Jadi belajarlah ikhlas. Tuhan akan bagi macam-macam dekat kita. Saya pun bila ceramah ni, saya tak kira sangat lah. Datuk Fadil kalau dia nak dapat tarikh, boleh saya ceramah je, okey je. Yang penting kita dapat sampaikan mesej yang baik pada semua orang. Dan saya pun dah lama sebenarnya, memang Sekolah Tunku Besar Tampin ni last saya datang dulu waktu saya escort adik saya datang kat sekolah ni dulu. Dengar dah 20 tahun dah. Escort adik saya masa tu ada pertandingan debat antara sekolah. Saya pergi tengok, geram je aku tengok macam mana lah budak-budak ni debat macam ni kan. Sebab debat budak-budak ni kadang dia mudah menghafal, dia tak faham pun benda yang dicakap kan. Itulah. Banyaklah yang perlu kita buat dengan generasi sekarang ni. Jadi itu saja daripada saya. Cara renungan mata tu saya faham. Cara dah macam ni, pandang letak berkelip dah tu, kejap-kejap dengar macam tu dah tahu ya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan kan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Jadi itu saja daripada saya.